Misteri Jam 12. Apa kabar Casey juga pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Ali Akbar. Saya adalah seorang pendengar rancangan Misteri Jam 12 dari Johor. Sebelum saya mula berkongsi kisah, saya ingin beritahu dahulu yang saya telah pun menjadi peminat MJ12 sejak 2 tahun yang lalu. Setiap malam bila Casey berkongsi pengalaman, ada kalanya saya seorang diri di rumah. Dan ada kalanya saya bersama dengan kakak saya dan suaminya. Kakak saya dengan suaminya ada 2 buah rumah, satu di Johor, satu lagi rumah mereka di kawasan ibu kota. Di Johor ni mereka jarang pulang. Saya ni bertugas di Singapura, katanya Encik Ali Akbar. Jadi bila bertugas di Singapura, saya minta izin kakak membenarkan saya untuk menetap di rumahnya di Johor. Begini pengalaman saya, Casey. Yang saya nak ceritakan ni bukan tentang rumah kakak saya. Sebelum saya tinggal di rumah kakak saya ada menyewa sebuah rumah. Rumah ni saya sewa dengan 2 lagi penyewa yang lain. Saya dan 2 lagi penyewa ni tidak kenal antara satu sama lain. Kami bertiga sebagai individu yang tidak kenali antara satu sama lain. Dalam rumah tu ada 3 bilik tidur. Jadi ketiga-tiga bilik tu telah pun disewa lah oleh saya dan juga 2 penghuni yang lain. Peristiwa yang saya nak ceritakan, hampir setiap malam bila saya sewa rumah tu, saya sewa bilik, katanya Encik Ali Akbar. Ada kalanya waktu malam akan dengar suara perempuan menangis. Pada mulanya saya ingatkan tangisan tu datang daripada salah satu bilik penyewa tersebut. Tapi rasa macam pelik lah. Apa yang saya tahu, penyewa tu semua adalah penyewa lelaki. Dan kalau saya ingat lagi, daripada Tuan empunya rumah mengatakan tidak dibenarkan pasangan suami isteri untuk sewa rumah tu, tak boleh bawa balik kawan. Macam-macam lah, antaranya tak boleh bawa balik kawan ke dalam rumah tersebut. Jadi kita tinggal sebagai seorang individu, solo, tak boleh bawa partner dan sebagainya. Jadi bila dengar ada perempuan menangis, saya tertanya, boleh ke bawa balik perempuan dalam rumah ni? Saya pun rasa tak selesa lagi si. Sebabnya saya memang nak tinggal hanya semua lelaki okey. Tapi kalau ada buat perempuan ni, takut-takut pula kena tangkap bermaksiat. Jadi saya buat bodoh. Masuk hari kedua pun sama. Waktu malam dengar perempuan menangis. Nanti kadang-kadang dengar menyanyi. Saya pun sampaikan maklum balas ini kepada penyewa rumah. Saya beritahu dia, boleh tak tolong periksakan, ada tak antara satu penyewa ni bawa perempuan masuk ke dalam rumah. Saya terperanjat sebenarnya. Apabila kata Encik Ali Akbar, apabila saya telefon, saya adalah orang yang ketiga telefon untuk memberitahu dalam rumah tu ada orang bawa masuk perempuan. Yang paling memeranjatkan saya, cakaplah saya penyewa A, kemudian ada penyewa B dan C. Pemilik rumah kata, saya rasa pelik pula. Saya ingatkan awak yang bawa masuk. Kenapa pula? Sebab sebelum awak telefon, penyewa B dengan C dah telefon saya, cakap ada orang bawa masuk perempuan dalam rumah. Dan A dengan C dengan B ni tak kenal antara satu sama lain. Jadi mula-mula yang C telefon saya ingatkan A dengan B yang bawa masuk perempuan. Kemudian B telefon saya ingatkan A iaitu awak yang bawa masuk perempuan. Tapi sekarang awak telefon saya, siapa yang bawa masuk? Saya terperanjat, Casey. 2 penyewa tu cakap saya yang bawa masuk. Saya rasa pelik sangat.
Jadi saya kata, tak mungkinlah, saya berani bersumpah saya tak bawa masuk perempuan pun. Jangan-jangan yang lagi dua tu bersepakat. Mungkin mereka yang bawa masuk, takut saya komplain, mereka cakap pasal saya. Akhirnya tuan rumah turun Casey, jumpa dengan saya, dengan dua pemilik. Kita duduk berempat dan bercakap. Sekarang macam ini, dapat panggilan daripada semua mengatakan dalam rumah ni ada yang bawa pasangan perempuan masuk ke dalam rumah. Terus terang, saya tak nak tahu siapa yang buat kata penyewa tersebut lah. Saya tak nak tahu siapa yang bawa masuk. Sebab kalau tanya pun tak baiklah, susah nak mengaku. Tapi saya dapat panggilan daripada ketiga-tiga anda mengatakan dengar suara perempuan menangis menyanyi pada waktu malam. Kata penyewa tu kepada kami bertiga. Jadi jangan tuduh antara satu sama lain, ini jadikan ia sebagai satu amaran. Jangan bawa masuk perempuan dalam rumah yang disewa. Kalau tidak, saya akan siasat. Bila saya dapat tahu deposit yang awak masukkan, saya tak akan kasih balik dan awak tolong keluar dari rumah ini. Begitu tegas penyewa rumah tersebut. Dan saya pun masuk campur. Saya kata, secara jujur saya berani bersumpah yang saya tak bawa masuk perempuan dalam rumah. Kemudian masuk C pun cakap, saya pun bersumpah saya tak bawa masuk. B pun cakap. Jadi saya bertanya pada mereka, kalau korang semua tak bawa masuk, siapa yang menangis malam-malam? Pendengar Ria 897, katanya Encik Ali Akbar, mula Casey saya percaya kata-kata mereka sebab mereka beria-ia Casey. Kata Sisi, saya ingatkan mati-mati awak yang bawa masuk. Bukanlah saya, kata si B. Dan begitulah pertengkaran antara kami. Dan akhirnya pada malam tersebut, semua dah masuk dalam bilik masing-masing. Tuan rumah pun dah keluar dari rumah yang kami sewa ni, dah pulang lah. Kami pun mula lelapkan diri. Bila malam tiba Casey, bayangkan, siapa pula yang nyanyi ini? Tadi, bila jumpa tuan rumah, semua cakap tak. Alamak, geram betul aku. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya bang, ada apa bang? Dalam bilik kau ada perempuan perempuan? Mana ada bang? Abang tengok ni. Ini mesti si dia ni. Tak apa, terima kasih, minta maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pendengar Ria 897. Bila si penyewa yang ketiga ni buka pintu dan dia bertanya pada saya, bang, budak sebelah ni kan, dengar tak perempuan menyanyi? Bukankah engkau? Saya periksa biliknya, dia periksa bilik saya. Kita ketuk bilik yang tadi tu, ketiga-tiga dah bangun, dah periksa. Baru kita tahu Casey, selama ni bunyi suara perempuan menangis, menyanyi bukan datang daripada antara kita bertiga. Dalam rumah tu sebenarnya ada gangguan. Pendengar Ria 897, rumah tu sebenarnya dah kosong untuk sekian waktu yang lama. Jadi bila rumah tu dah kosong, bila dah jarang tuan rumah pulang sebelum dapat penyewa, jadilah tempat sarang pembiakan makhluk-makhluk jin. Bila kita tinggal, bila kita sewa rumah tu, dah berapa lama rumah tu terbengkalai sebegitu saja. Akhirnya bila dapat tahu
bukan antara kita yang bawa masuk perempuan, rumah tu sebenarnya ada gangguan, baru kita faham. Kita pun minta maaf antara satu sama lain, kata Encik Ali Akbar. Dan sebelum itu juga saya telah pun usahakan untuk pindah ke tempat yang lain. Alhamdulillah, kakak saya izinkan saya menetap di rumahnya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu adalah kisah yang dikirimkan oleh Encik Ali Akbar berkongsi pengalaman. Kisah yang dikirimkan agak panjang tapi saya dapat ringkaskan dan anda memahamilah. Itulah, kadang-kadang makhluk jin ni akan porak-perandakan perhubungan antara manusia yang baik, akan timbulkan buruk sangka antara sama kita. Satu langkah yang baiklah, iktibar yang kita boleh ambil ni adalah dengan mendapatkan tuan punya rumah datang, kita duduk berunding berbincang, tapi masih belum lagi terjawab pertanyaan ataupun persoalannya, siapa yang sebenarnya dalam rumah tu. Dan akhirnya baru dapat tahu, rupanya bukan mereka bertiga yang bawa masuk perempuan, malah ada penghuni yang tak diundang. Baik, kisah berikut ini yang ingin saya ceritakan datangnya daripada Lydia. Lydia berkongsi dalam kiriman ini dikirimkan kepada saya oleh Lydia yang katanya beliau pernah bertugas di salah sebuah jamming studio yang ini berlaku di Singapura lah. Dan ada kalanya saya bertugas seorang diri, pemilik jamming studio ini tidak bersama dengan saya. Dan jamming studio yang saya bertugas ni dibuka sampai jam 3 pagi. Pada waktu-waktu hari-hari biasa pun dibuka sampai 3 pagi. Dan saya adalah antara orang yang terakhir, kalau ada yang jamming lah, akan keluar daripada jamming studio tu. Dan saya akan tutup kedai lah dan pulang ke rumah. Antara pengalaman yang pernah saya alami ketika bertugas seorang diri, waktu itu sekitar 12 lebih tengah malam. Memang tak ada sesiapa pun. Sebenarnya sejak bermula pukul 10 malam dah last penggunaan bilik yang terakhir lah kata beliau. Dan selepas tu dari jam 10 lebih itu sampailah 12 lebih tengah malam tidak ada sesiapa dan saya seorang diri. Tapi yang selalu menjadi tanda tanya, daripada tempat saya duduk ni, setiap bilik jamming studio ni ada kamera. Dan setiap bilik jamming studio ni tak dibenarkan ramai yang masuk ke dalam lah. Cuma dalam satu bilik tu paling-paling 6 orang ada bilik yang lebih besar lagi, lebih ramai sedikit orang dibenarkan. Kalau lebih kita kena masuk dan tegur suruh keluar. Jadi dalam jamming studio ada kamera. Kamera tu untuk tengoklah kelakuan mereka dalam bilik jamming. Ada yang takut nanti merokok, ada yang bawa masuk minuman, itu semua tidak dibenarkan masuk di dalam. Saya ni tengah duduk tengok daripada monitor screen CCTV kamera yang ada pada setiap bilik jamming studio, katanya Lydia. Memang tak ada orang. 12 lebih tengah malam, saya seorang-seorang tengah duduk dekat kaunter sambil bermain handphone. Terperanjat saya apabila terdengar orang ketuk drum beberapa kali. Lalu saya memandang ke arah CCTV kamera. Tengok bilik nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tak ada orang pun. Tak apalah. Lagi dengar. Walaupun jamming studio tu biliknya soundproof, tapi kadang-kadang boleh dengar dengungannya sedikit. Saya tengah duduk dengar lagi. Siapa pula yang ketuk drum ni? Pendengar misteri jam 12. Saya perhatikan satu persatu bilik, tapi langsung tidak ada sesiapa. Saya pun buat bodoh dan gangguan berhenti seketika. Sampailah nak dekat pukul 3 pagi, 2.45 lah. Saya tengok dah tak ada orang lagi, saya pun tutup kedai lah.
Pergi satu-satu bilik kena tutup lampu, tutup switch lampu semua. Kena tutup. Kalau tak, bos datang pagi-pagi, tengok main plug tak dimatikan setiap bilik, saya akan kena marah. Sebabnya katanya current berjalan. Saya pergi Casey. Dari bilik yang hujung, bilik nombor 4, saya masuk, matikan lampu. Bilik nombor 3, masuk, matikan lampu. Bilik yang terakhir, bilik nombor 1 lah. Bilik yang paling dekat dengan pintu kaunter. Sampai dekat bilik pertama, saya terperanjat. Siapa pula yang matikan lampu ni? Tolak pintu, biliknya dah gelap. Rasa pelik pula. Saya tutup. Nak dekat tutup pintu, dengar kisi orang ketuk drum. Apalagi saya tak berani nak menjenguk. Tarik pintu, pergi dekat kaunter, matikan semua lampu. Saya ambil kunci, keluar dan tutup dari luar dan terus pulang ke rumah. Sepanjang saya bertugas di jamming studio ... ini, macam-macam lah gangguan yang saya alami. Pernah juga sekali katanya Lydia, daripada CCTV kamera memang tak nampak, cuma dapat lihat dalam bilik jamming studio. Tapi saya dapat lihat daripada CCTV itu, pintu jamming studio di salah satu bilik dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Dalam hati saya, siapa pula yang tolak pintu dari luar? Dari kaunter, saya cuma hanya perlu menjenguk. Boleh nampak dekat koridor. Tengok dekat koridor, terkejut saya. Bila ternampak, ada perempuan masuk di salah satu bilik. Bila masa dia datang pun saya tak pasti, tapi saya nampak kisi susuk tubuhnya melepasi pintu salah satu bilik di sana. Tengok dekat CCTV, tidak ada sesiapa pun. Dan pintu yang ditolak tu antaranya baru nak tertutup. Tapi sekarang jamming studio yang saya bertugas ni dah pun ditutup. Mungkin atas sebab-sebab yang saya alami agaknya. Tidak tahu lagi sih. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ya, Misteri Jam 12 bersama dengan anda di Ria 897. Terima kasih kepada yang sudi mendengar rancangan ini. Tak kira dari Singapura, dari Indonesia, Kepulauan Riau khususnya, dari Batam, ya, dari Brunei Darussalam, juga dari Malaysia. Dan tadilah telah pun dikatakan seluruh rakyat Malaysia ni bertafakur selama seminit serentak di serata negara, memberi penghormatan. Kata dari apa yang saya lihat tadi, tonton berita mengenai tragedi lah, mangsa tragedi MH17. Dan dikatakan istiadat penghormatan penerimaan jenazah telah pun berlangsung di kawasan kompleks Bunga Raya di KLIA dan juga dihadiri oleh ramai orang-orang yang ternama, ya, antaranya Perdana Menteri pun hadir, yang di Pertuan Agong pun hadir, dan ramai lagi lah memberi penghormatan bila jenazah-jenazah tu diusung keluar daripada pesawat. Salam takziah sekali lagi dari kami di Singapura di Ria 897 kepada keluarga mangsa. Satu perkara yang amat menyedihkan lah telah berlaku, dan kita akan teruskan dengan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini kiriman daripada Syarifah, kata Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini berlaku 2 tahun lepas. Waktu tu saya dapat panggilan dari anak saya. Anak saya ni jarang telefon saya untuk temankan. Jadi saya ni tinggal di tingkat di tingkat 5. Dan anak saya telefon suruh saya jenguk saja luar. Nanti bila dia nampak saya ni, dia akan rasa macam tenang sikit lah. Anak saya balik kerja jam 1 pagi. Dan sebelum tu dia dah telefon saya. Katanya, Mak boleh tunggu saya tak dekat koridor? Saya rasa tak sedap hati lah malam ni. Selalunya saya akan menjenguk anak saya daripada koridor rumah lah. Keluar saja pintu, dekat koridor tu menjenguk. Dan pada malam tu, benda yang sama saya buat. Tapi selepas saya ternampak tu, saya terus pergi dekat lift. Dan telefon sambil tu, telefon anak saya, suruh dia tunggu di bawah. Apa yang saya ternampak, Casey? Ini kisah yang ringkas daripada Kak Syarifah. Dari jauh, anak saya turun dari teksi nak pulang ke rumah lah. Jalan, saya nampak belakang anak saya, ada orang ikut belakang lah jalan. Tapi yang memeranjatkan saya, orang ni ikut belakang anak saya.
Bila anak saya berjalan agak laju sedikit, nampak saya dari jauh dia angkat tangan lambai. Anak saya lambai kat saya pun angkat tangan lah lambai. Makin dekat, baru terperasan. Siapa pula yang jalan membungkuk belakang anak saya? Kelihatan seperti ada makcik. Seorang makcik jalan membungkuk tapi laju pergerakannya. Kalau orang bungkuk selalu jalan perlahan. Yang ini, anak saya selaju itu yang bergerak. Dia ikut dari belakang selaju anak saya bergerak, berjalan melangkahkan kaki ke hadapan. Bila dah ternampak, saya pun rasa tak sedap hati. Saya telefon anak saya, kata tunggu mama kat bawah, tunggu mak dekat bawah, kata saya kepada anak saya. Tekan butang lift, turun ke bawah. Anak saya tengah tunggu dekat lift lobby, tapi wanita yang tadi saya nampak tidak kelihatan. Keluar dari lift. Kemudian saya jenguk lagi kiri kanan. Anak tanya, mak kenapa mak? Saya giling kepala. Kemudian saya kata pada anak saya, ikut mak baca Apa dia? Ikut mak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anak saya ikut kisi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca ayatul kursi. Baca kisi. Habis saja baca, saya kata pada anak saya, langkah kaki kanan masuk lift. Langkah kaki kanan. Tak toleh ke belakang. Tekan tingkat rumah kami. Lift naik ke atas, keluar dari lift. Jalan terus balik rumah. Jalan sampai depan rumah, nanti dulu mak saya. Anda bayangkan mendengar Ria 897. Jadi bila sampai depan pintu rumah ni, kedua-dua anak beranak ni dah keluar dari lift, dah baca surah Al-Fatihah, jalan sampai depan pintu rumah. Anak saya suruh tunggu di luar, kata Puan Syarifah. Anak tunggu di luar, saya masuk dalam rumah dulu setelah saya membaca surah. Kemudian bila berada dalam rumah, saya kata pada anak saya, beri salam sekarang. Anak saya pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya jawab salam. Langkah kaki kanan masuk dalam rumah. Pendengar Ria 897. Masuk dalam rumah, terus tutup pintu. Anak saya masuk, saya kata pergi cuci kaki. Dan dia tanya pada saya, tadi Ainun balik, kenapa Telefon mak, tanya saya kepada anak. Tak sedap hatilah mak. Macam ada sesuatu tak kena dekat kerja tadi. Anak saya tanya saya kenapa. Sampai saya turun ke bawah. Saya hanya beritahu, taklah, mak pun rasa tak sedap hati. Jadi mak ada baiknya, mungkin kalau ada sesuatu ikut pulang tu, takut nanti dia masuk ke dalam rumah. Padahal kisi saya dah nampak apa yang anak saya tak nampak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Di sini ada kisah yang ingin saya sampaikan daripada seorang pemandu ambulans. Yang ini berasal dari Malaysia. Datangnya daripada Encik Hassan. Encik Hassan macam bos saya pula. Tapi itu Hasan Saleh. Yang ini pula bukan Hasan Saleh. Ini Hasan mana ni nama dia? Oh, ni Hasan Matno yang berkongsi pengalaman sebagai seorang pemandu ambulans di Malaysia. Dan kata beliau pada waktu itu belum dapat panggilan. Saya bertugas di salah sebuah hospital lah. Dan belum dapat panggilan. Saya ni sedang berehat di tepi ambulans saya. Dan apa yang berlaku ni, sedang saya pegang handphone, bermain dengan handphone saya lah. Tiba-tiba saya macam dengar orang buka pintu ambulans dan tutup. Saya pun toleh lah ingatkan sahabat saya yang baru masuk dalam kenderaan tersebut. Jadi bila saya toleh tengok dalam ambulans, tak nampak orang pun. Tapi tadi dengan jelas saya dengar ada orang buka dan tutup pintu. Kemudian saya pun pusing lah tengok ada teman saya tak. Tengok kiri kanan tak ada sesiapa. Rasa pelik sangat. Dan saya tengok, belakang depan, kalau teman saya takkan dia boleh lari dalam sekelip mata.
Saya rasa tak sedap hati, saya pun telefon teman saya, katanya Encik Hasan lah. Telefon teman yang berada dalam hospital, masih belum lagi keluar. Jadi saya kata, Man, kau kat luar tadi? Dan teman saya kata, taklah, dari tadi dia ada di dalam, sedang nak habiskan beberapa report lah. Saya pun, tak apalah, mungkin saya rasa terdengar kenderaan yang berdekatan dengan ambulans saya ni, ada orang buka tutup pintu. Tahu-tahu Casey, apa yang saya dengar berikut ini yang amat memeranjatkan saya. Pengalaman saya sebagai pemandu ambulans ni banyak. Dan antaranya saya pernah beberapa kali Casey dengar orang naik nazak dalam ambulans yang saya pandu. Sedang memandu dalam keadaan kecemasan daripada rumah mangsa ataupun tempat kemalangan nak pergi ke hospital, ada kalanya dengar orang sedang nazak. Dan pada malam tersebut, saya seorang di luar, dalam ambulans tu tak ada pesakit, tapi bila saya dah dengar orang tutup buka pintu, saya kembali tempat yang sama, tengah main handphone, saya dengar bunyi orang nazak di dalam ambulans yang saya ditugaskan. Terperanjat saya dibuatnya, dan tiba-tiba meremang bulu rumah saya bila terdengar bunyi itu, sebabnya sama kisi bunyi dengan orang nazak ketika saya sedang memandu. Saya tak berani nak menjenguk, takut-takut nampak sesuatu yang tak diingini, boleh pingsan dibuatnya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua geng-geng momok yang sedang memantau rancangan Misteri Jam 12 ini. Ramai sebenarnya yang menegur sapa di Facebook lah. Antaranya kita ada teman kita Uzairul, kita juga ada Gato Niro, Apple Becker, JR Go Plated, Prince Ichiro-san, Shimas Place, Muhammad Kamsani, Gita Fadila, Ni Trisni, siapa lagi, Alexi Korzin, Zahara Zara, Amirul Mustaqim, Ruslan juga sedang mendengar, Muhammad Syukri, Rafael Lapa, nama dia pun Rafael Lapa, Nur Jasmine Malik, Mariana binti Syarif, dan siapa lagi, Pelabuhan Kasih, dan ramai lagi. Saya akan simak lah nanti satu persatu sebentar nantilah. Terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman. Yang ini datang dari kiriman siapa ni? Razima kata, Assalamualaikum Gisi, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak kongsi pengalaman yang ringkas. Waktu itu sedang naik teksi dan kebetulan pemandu teksi adalah fan MG12, juga sedang mendengar. Bila masuk teksi, dia pun tanya, minta maaf boleh tak kalau saya dengar rancangan ni? Pada saya lah, ini cerita hantu Misteri Jam 12. Saya pun dengan selamat kata, oh tak kisah, saya dah biasa dengar rancangan ni. Dia pun tulis, oh awak pun dengar ke MG12? Saya pun kata, iyalah, dan kita sama-sama lah dengar. Casey bayangkan bila dia tengah bercerita, Casey tengah bercerita, pemandu teksi dengan saya sedang mendengar, tahu-tahu Casey cerita betul-betul tentang tempat saya, Bukit Batok. Saya ingat lagi pada waktu itu, Bukit Batok di Kolong Blok, ada makcik tengah jalan dan kemudian makcik ni macam beri salam pada orang untuk menegur lah. Saya bila dengar kisah yang Casey ceritakan, saya pun terdiam seketika. Kemudian pak cik ni boleh ajak gurau lagi. Baik-baik dia dah cerita pasal Bukit Batok ni. Kemudian pak cik tu kata, awak tinggal dekat-dekat ke dengan tempat gangguan ni berlaku? Entahlah cik ni jangan cakap lagi lah, saya dah tak sedar hati ni, kata saya pada pak cik. Casey sampai saja bayar duit teksi, saya turun, pak cik ni sempat lagi turunkan tingkap. Baik-baik tau apa-apa jangan pandang belakang. Kemudian dia jalan. Dalam hati saya kurang hasam ni pakcik.
Nasib baiklah Casey, tak ada apa-apa yang berlaku pada saya. Saya selamat pulang ke rumah. Terima kasih. Itulah pengalamannya. Jadi baguslah kalau ada members mendengar bersama Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan saudara, sekiranya kalau anda ingin berkongsi pengalaman, boleh hubungi saya di 669-11897. Dan ingat, setiap kisah yang anda dengar hanya sekadar hiburan. Jangan terlampau taksub dan terikut-ikut. Misteri Jam 12 hanya hiburan sahaja. Baik, kita silakan dengan kisah selanjutnya. Baik, sila hubungi saya sekarang 669-11897. Yang ini kiriman daripada teman kita yang bernama Hasif. Hasif berkongsi, katanya, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi pengalaman yang ini berlaku kepada saya dan isteri. Pada waktu itu, saya dengan isteri berjalan di kolong blok rumah sekitar waktu maghrib dalam perjalanan nak pulang ke rumah. Saya tahu, memang kalau boleh elak daripada keluar waktu maghrib, nak-nak bila isteri berbadan dua. Saya dengan isteri memang tahu sangat-sangat. Tapi pada hari itu, tak dapat dielakkan. Lepas satu pula masalah timbul. Jadi kami terpaksa pulang ke rumah dah pun masuk waktu maghrib. Selepas berjalan daripada tempat letak kereta di kawasan rumah saya pun menuju ke kolong blok dan dihampiri oleh seorang pakcik yang berpakaian jubah dan juga bersarban. Dari jauh, wangi betul. Pakcik ni mengenakan wangian minyak atar kalau tak silap saya. Kemudian pakcik ni menghampiri saya. Dan waktu itu isteri saya ni baru hamil sebulan lebih. Nak dekat masuk 8 minggu saja. Jadi jantina anak kami pun belum lagi kami tahu. Pakcik ni datang dan bertanya, isteri kamu hamil ke? Saya pun tengok pakcik ni dan saya senyum dengan tidak memberitahu apa-apa pun. Macam rasa seolah-olah privasi saya dan isteri ni dimasuk campur oleh pakcik yang tak kami kenali. Isteri saya semakin rapat dengan saya sebab takut dengan pakcik ni yang tiba-tiba entah muncul dari mana. Jadi pendengar Ria 897, saya cuma senyum dan saya angkat kaki berjalan ke hadapan. Minta maaf saya kalau menegur. Waktu-waktu maghrib macam ni baik-baik, kata pakcik tu. Kemudian, kalau izinkan saya, awak jangan bergerak dulu boleh? Dan kemudian pakcik ni pun mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca doa.
baca surah yang saya mohon maaf tak tahu surah apa yang dibacakan. Dia tiup di belakang kami. Saya tengok pakcik ni, saya pun haruslah melindungi isteri saya dan anak dalam kandungan. Minta maaf pakcik Pakcik buat apa ni? Saya ni marah. Biasalah Kisi sebagai suami harus juga lindungi isteri dan anak dalam kandungan. Jangan takut. Saya tak buat apa-apa kat awak. Dia dah pergi. Dengan nada yang rendah kata pakcik tu. Apa yang dah pergi? Awak tadi jalan, awak tak perasan. Dekat belakang awak ada polong ikut. Saya bila dengar terperanjat. Pakcik ni biar betul ni, ataupun nak tipu aku dengan isteri. Yalah cik, terima kasih cik Saya jalan ke depan dan pendengar Ria 897 tergerak hati untuk toleh ke belakang. Pakcik tu berjalan berlalu pergi daripada kawasan kolong blok rumah saya. Dan apabila dalam lift, saya tertanya-tanya, adakah benar perbuatan pakcik tu menghalau pulung yang dia nampak yang kami berdua tak nampak? Entahlah Kisi, tapi Alhamdulillah keadaan malam tu setakat gangguan yang ditegur oleh pakcik yang kami tak kenali. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, itu ada kisah daripada pendengar kita. Dan yalah, saya rasa anda pun kalau sebagai seorang suami tiba-tiba waktu maghrib datang secara melulu ke arah anda dan pakcik ni tanya isteri hamil ke, kemudian katanya belakang ada benda ikut lah, confirm nak layan mesti jadi marah lah. Jadi mungkin itulah saya rasa yang dilakukan oleh suami ni. Baik, terima kasih. 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Baik, nasihat saya dari anda, peringatan pada semua bagi yang ingin hubungi saya, matikan suara radio ataupun jauhkan diri anda dari radio dan dengar saya di telefon. Bukan dengar radio untuk jawab soalan saya untuk kita berbual. Sebabnya kalau dengar radio nanti lambat respon dari anda. Dan kalau boleh kisah anda biar diringkaskan, ingat orang belakang itu yang penting. Dan juga jangan off air lah, sebab nanti akan tertunggu-tunggu pendengar-pendengar yang lain. Baik, silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Baik, sementara saya nantikan panggilan-panggilan dari anda. Di sini satu kisah yang ringkas ingin saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Datangnya dari Mak Jah berkongsi. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mak Jah ingin berkongsi pengalaman dan saya ni adalah orang Malaysia. Saya berasal dari Johor, tapi sekarang ini dah pun menetap dengan anak saya di Kuala Lumpur. Pengalaman yang Mak Jah nak kongsi ni, apabila Mak Jah menjaga anak seseorang di rumah di Johor lah. Satu masa dahulu, kata beliau. Dipendekkan cerita, ada seorang budak ni berusia 6 tahun, seringkali kalau datang rumah Mak Jah, dia akan sembunyi. Dia akan sembunyi di belakang pintu sebabnya takut. Tak tahulah takut dengan apa. Pada mulanya ingatkan hanya gelagat dan sikap budak tersebut lah. Dan Mak Jah cuba sedikit demi sedikit pujuk dia, cuba bercakap dengan dia baik-baik. Dan akhirnya budak ni dah okey dengan Mak Jah. Malah setiap kali datang rumah Mak Jah, dia akan cari Mak Jah, salam Mak Jah. Dan dah anggap dia macam anak sendirilah, kata Mak Jah. Pada suatu hari ni, Mak Jah ajak budak ni
budak ni pergi ke rumah salah seorang teman berdekatan dengan rumah Mak Jah di Johor. Bila sampai rumah teman tu sekitar waktu asar, beri salam, masuk ke dalam rumah. Kemudian boleh lihat budak kecil ni rasa takut sangat-sangat. Jadi Mak Jah tanya kenapa. Katanya siapa tu yang duduk dekat depan. Duduk dekat depan, Mak Jah tengok di ruang tamu ni hanya Mak Jah seorang saja yang ada. Teman Mak Jah pada waktu itu berada di dapur sedang buat minuman. Jadi Mak Jah cakap, mana ada orang? Dia cakap lagi, ada. Katanya takut tengok muka orang tu, tengok wajah orang tu. Mak Jah pun kata pada dia, tak ada apa-apalah, jangan takut Jadi setelah kawan Mak Jah keluar dari dapur, sajikan kami minuman, kami pun minum sambil berbual-bual, berborak-borak. Pendengar Ria 897, budak tu sekali lagi kelihatan dalam keadaan ketakutan. Mak Jah tanya kenapa? Katanya ada nenek takut seram. Kata anak yang Mak Jah jaga ni lah. Setahu Mak Jah, dalam rumah teman Mak Jah tu memang dahulunya ibunya tinggal bersama dengan beliau. Tapi pada waktu itu, ibunya dah meninggal dunia, Kisi. Macam mana pula budak ni cakap ada nenek seram? Dan Mak Jah hanya mengatakan jangan takut sini duduk dengan Mak Jah. Jadi dia duduk rapat dengan Mak Jah. Setelah kita berbual dalam lebih sejam, Mak Jah pun rasa tak sedap hati, budak ni makin takut. Mak Jah kata pun nak pulang lah. Mak Jah pun berjalan. Kemudian bila Mak Jah tanya kenapa tadi tu, dia cakap dalam rumah tu ada banyak momok. Terperanjat bila dengar. Tapi takkanlah nak beritahu kepada teman Mak Jah yang rumahnya berhantu. Cuma berdiam diri sajalah. Terima kasih Kisi dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kita ke hujung talian dan sekejap lagi akan saya kongsi kepada anda. Ini adalah satu mungkin pengalaman yang dialami. Kenapa agaknya dalam rumah kita tidak dibenarkan menggantung gambar-gambar. Ini adalah kisah yang dialami oleh Azah. Azah yang berkongsi kisah dalam rancangan MJ12. Tapi sekarang 66911897. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Di sini Didi. Siapa ni? Didi. Didi, ada kisah tentang apa Didi? Silakan. Ya, ini pengalaman saya. Sewaktu itu umur saya 8 bulan. Dan saya ingin menjalani pembedahan di kemaluan saya juga. Ya, waktu itu pada tahun 1999. Ini aku dan ibu saya kepada saya lah. Waktu ibu saya tunggu di operation room, ada seorang panggil ke operation room. Jadi doktor tanya dia, itu sebelum kau masuk, dan kurang komitmen, terus dia keluar balik. Dia cakap masih ada patient lagi. Terus dia keluar balik. Habis itu reception tanya dia. Reception tanya dia, siapa yang suruh masuk ke operation room? Sekali ibu saya cakap, saya lah.
Nas tu lah. Habis section tu sebenarnya dia pakai baju apa? Dia pakai baju putih, macam nas dia pakai baju putih. Tapi dia pakai nas, apa sih tahu tak? Nas yang lama yang ada pakai kek yang tinggi tu. Kan? And then reception tu cakap tunggu sampai nurse yang pakai baju biru panggil baru kau masuk. Sewaktu ibu saya bercakap dengan reception yang dia pakai baju putih, terus dia cakap oh my god. Terus ibu saya ingat apa-apa lah. Sekali sampai ibu saya pingsan, jadi saya pun masukkan saya ke ward untuk operation. Jadi ibu tunggu di luar lah. Sekali ibu saya curious, tanya dengan reception tu, kenapa tadi kau tanya aku macam itu tak ada, yang sebenarnya nurse tu dah mati 17 tahun yang lalu. Jadi dia tak pasti orang, cuma dia suka macam orang ini dia di KK hospital lah yang baru punya ni lah. Sekali tu ibu saya cakap begitu, dia cakap oh my god. Terus lepas operation apa semua, ibu saya tanya kepada reception tu, kenapa kau tanya dengan aku macam ni? Sekali cakap yang kau nampak itu ada nurse yang dah mati 17 tahun yang so ibu saya terpanjat. Jadi tapi itu reception tu cakap dengan dia yang jangan takut, dia tak kacau, dia cuma suka macam orang ada operation, dia suka panggil macam okey masuk. Tapi time nurse tu panggil ibu saya ikut dia di depan, ibu saya di belakang. Tapi time waktu selekor tu dia terus hilang. Dia hilang, habis ibu saya masuk lah. Jadi doktor tanya dia, siapa suruh kau masuk? Belum kau biasa lagi. Jadi ibu saya cakap, nurse yang suruh kau masuk. Bukan komputer. Ada lagi banyak patient. Lagi lama. And then baru section tu ibu saya yang kau tadi, ibu saya cakap pakai baju tu dia sekali operation baru ibu dia kau tanya aku ini tak ada yang kau nak tu nurse dah mati setahun yang saya tu kan pakai cap, songkok yang itu kan, bukan macam sekarang lain. So daripada sana lah ibu saya punya pengalaman di KK Women Hospital. Itulah ibu saya yang ceritakan pada saya. Terima kasih ya. Kembali, itu dia pengalaman dari Didi ketika beliau berada di hospital. Dipendekkan cerita tu, ternampak seorang jururawat, tapi difahamkan jururawat tu sebenarnya dah tak ada lagi kerana pakaiannya tu agak lama dahululah. Baik, MJ12 sekadar hiburan, jangan mudah kita terikut-ikut dan percaya apapun jua. Kita akan kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Tapi sebelum tu saya nak kongsi tentang gambar sekejap lagi. Ini kiriman dari Azza. Gambar yang disimpan, digantung di dalam rumah. Kita kan selalu ada gambar dalam rumah yang kita gantung, yang kita simpan mungkin di atas, letakkan sebagai perhiasan di atas meja. Akan saya kongsi kisah dari Azza sebentar nanti. Kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12.
Baik, kisah berikut ini kiriman dari Azza. Ini bukan Azza Nolesta, bukan Azza Farisha, bukan. Tapi ini Azza, namanya EZE, itu saja. Kata beliau tentang gambar dalam rumah. Jadi beliau sebenarnya tak tahu tentang hal ini. Dan saya rasa ada baiknya saya berkongsi dengan para pendengar Misteri Jam 12. Terpulang pada diri masing-masing untuk percaya ataupun tidak. Dalam kiriman email Azza kepada saya berbunyi begini. Dalam rumah saya, Kisi, sejak kebelakangan itu, seringkali kalau saya duduk di rumah seorang diri lah, saya akan rasakan macam ada orang lain. Nanti kadang-kadang dekat ruang tamu sedang menonton TV, rasa macam ada orang berjalan di belakang. Untuk pengetahuan Kisi dan juga pendengar ya, saya ni adalah suri rumah sepenuh masa. Suami saya bertugas dan kami baru saja berpindah di rumah baru kami. Nanti bila suami keluar pergi tempat tugas, pada waktu malam ataupun pada waktu petang, suami bertugas mengikut shift. Saya duduk rumah seorang diri, tengah duduk tonton TV ke, kadang-kadang tengah masak, nanti akan rasa seperti ada orang lari. Lebih ketara lagi pada waktu malam bila suami tidak ada di rumah. Saya berada di atas katil, sebelum tidur tu sedang bermain dengan handphone saya. Nanti saya akan dengar bunyi pintu salah satu bilik, seperti ada orang masuk dan tutup perlahan-lahan. Ada kalanya saya ingatkan mungkin agaknya perasaan saya, telinga saya ni bermain dengan saya lah. Kadang-kadang tu macam tu, kita akan terdengar sesuatu yang kita mungkin tak perasan. Jadi saya cuma anggap sahaja yang saya dengar tu mungkin hanya mainan telinga saya. Tapi kalau benda ni dah sering berlaku, naik takut dibuatnya. Pernah sekali tu, bila saya berada di dalam bilik, sedang baring di atas katil, tiba-tiba saya dengar Kisi orang beri salam. Tapi salam yang diberi agak panjang hujungnya. Dan salam itu datang bukan daripada kawasan pintu rumah saya. Sebab bilik jauh dari pintu, orang beri salam confirm saya tak dengar. Salam tu datang daripada tingkap bilik rumah saya. Anda bayangkan. Jadi mungkin Azza kata tengah baring dekat katil, tiba-tiba dengar Assalamualaikum. Bila saya dengar orang beri salam, saya ingatkan pada mulanya salam itu datang daripada kawasan pintu rumah saya. Baru saya teringat, pintu rumah saya jauh dari bilik. Kalau rumah ibu saya, memang kalau dekat ruang tamu tu tengah duduk boleh dengar orang beri salam. Dekat bilik pun boleh dengar sebab rumahnya kecil. Rumah saya, Kisi, ada 3 bilik tidur. Dan daripada bilik tidur utama ataupun master bedroom nak pergi ke ruang tamu, nak pergi ke pintu, agaknya jarak agak jauh. Dan tidak ada tingkap. Jadi siapa yang beri salam? Saya terpandang dekat tingkap walaupun tak nampak sesiapa, tapi rasa seram sangat pada malam tersebut. Sampailah pada suatu hari, Kisi, apabila saya tengah duduk dekat ruang tamu, saya terasa macam ada orang tiup telinga saya dan saya toleh belakang meremang bulu rumah saya. Akhirnya saya minta izin suami, beritahu suami, dan suami pun juga beritahu saya yang dia pernah diganggu sama seperti apa yang saya lalui. Pada malam tu saya tengah tidur. Suami saya tak boleh tidur. Dia pun buat keputusan untuk pergi ke ruang tamu, iaitu ada balkoni. Dia nak isap rokok. Bila berada dekat balkoni sedang mengisap rokok, kata suami dia nampak saya jalan masuk dapur. Jadi dia pun kata, "Mami, buatkan kopi." Kata suami kepada saya yang dia nampak dia perasan masuk ke dapur. Setelah isap rokok, dia toleh ke belakang, tengok lampu dapur terbuka. Tapi saya tak ada, kopinya pun tak siap. Suami masuk dalam bilik, tengok saya sedang nyenyak tidur, Kisi. Jadi sejak hari itulah suami tahu ada sesuatu yang tak kena. Jadi bila minta izin pada suami, nak panggil pakar datang untuk tengokkan rumah. Sejujurnya saya katakan di sini, saya tidak percaya pada sema menyima rumah. Tapi setelah itu, mendapatkan nasihat daripada ibu mertua, ibu saya sendiri. Mereka katakan lebih baik kau sema rumah, kan mak dah cakap. Kau tak nak dengar. Saya panggil laki seorang pakar datang ke rumah. Pakar tu pun tengok. Pakar ni adalah seorang ustaz dari sebuah masjid berdekatan dengan rumah saya.
Datang dia tengok rumah. Awak gantung-gantung gambar ni, awak tinggal seorang ya? Saya pun beritahulah hal yang sebenar. Kata pakar tu, ada baiknya gambar-gambar yang ada cukup sifat jangan digantung dalam rumah. Sebabnya gambar-gambar inilah yang akan menjadi tempat jin berlindung. Saya dengar terperanjat. Jadi tak boleh gantung gambar. Kalau nak sangat, masuk dalam album sajalah. Simpan album tu. Bila nak tengok, boleh keluarkan untuk tunjukkan pada tetamu. Kalau tidak, saya nasihatkan jangan gantung-gantung dalam rumah. Kemudian pakar tu, saya tanya pakar tu, kenapa tak boleh ya Ustaz Dia tanya saya satu soalan yang saya tak boleh jawab sampai sekarang. Pernah ke awak masuk masjid, tengok dekat masjid ada orang gantung-gantung gambar? Jadi ada baiknya kalau tak nak jin masuk rumah, nak malaikat masuk rumah, jangan gantung. Casey, yang benar Casey. Setelah gambar-gambar dalam rumah tu dibawa turun, keadaan di rumah saya semakin okey dan saya pun kurang rasa takut bila duduk seorang diri. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, waktu serang 1.54 minit pagi. Ya, 1.54 minit pagi. Terima kasih pada semua yang sudi bersama dengan saya. Saya akan akhiri tugas saya. Jumpa anda pada hari Isnin. Saya bertugas kalau saya tak sakit ataupun tak ambil cuti. Last kopik lah. Kisah yang terakhir. Mungkin boleh jawab panggilan ke? Silakanlah. Pemanggil terakhir lah. Dia kata, kesian pula nanti ramai fan MG12 ni. Biasalah, DJ berjiwa rakyat. Misteri jam 12. Baik, kisah yang berikut ini datangnya daripada Sulastri. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Sulastri. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini berlaku ketika saya dengan juga teman saya menginap di salah sebuah hotel sebagai staycation di Singapura. Dan apa yang berlaku pada malam tu, saya dengan teman saya berdua saja berada dalam bilik hotel dan kami telah pun memesan makanan lah. Tengah tunggu makanan untuk dihantar ke bilik hotel kami. Tiba-tiba dengar ketukan pada pintu. Saya dengan semangat Kisi bangkit daripada katil menuju ke arah pintu. Teman saya ni pula seorang lagi kata nak pergi tandas lah. Jadi bila dengar orang ketuk pintu, dia masuk tandas, saya pun pergi ke depan pintu. Bila saya buka pintu, di depan bilik hotel kami tidak ada sesiapa pun. Jadi rasa agak pelik pula. Tadi dengar orang ketuk pintu. Mana pula orang ni? Saya menjenguk dekat luar koridor, tengok kiri dan kanan. Kisi, apa yang berlaku? Saya punya legung bila saya keluar ni, saya terkunci diri saya dekat koridor dan pintu tertutup. Saya ketuk pintu beberapa kali, teman saya mungkin tak dengar sebabnya dia berada dalam tandas. Terpaksa kena tunggu teman saya keluar tandas, barulah saya ketuk pintu. Ketuk lagi, tak jawab-jawab. Dalam hati, lama betul kawan aku ni pergi toilet. Jadi, saya terpandang di bilik sebelah saya. Bilik sebelah saya ni ada seorang perempuan sedang berdiri sambil menyandar pada tembok di luar pintu bilik hotel. Bila dia menyandar, kepalanya tunduk tapi rambut menutupi bahagian depan muka. Bila ternampak perempuan ni, ya Allah Kisi, terperanjat saya dan takut saya dibuatnya. Saya pun ketuk lagi pintu teman saya. Suruh dia buka pintu. Mula-mula ketuk perlahan. Kali ini saya ketuk kuat dan hentak Kisi. Teman saya keluar, buka pintu dan tanya, kenapa kau kat luar? Apa kau buat? Saya masuk dalam tanpa menjawab soalan teman saya dan tutup pintu. Teman tanya, mana makanan kita tadi kita pesan? Tak ada orang lah tadi. Siapa ketuk pintu? Mana aku tahu? Sedang berbual, dengar orang ketuk pintu lagi. Jadi teman saya kata, dah sampai pun kali ini.
Saya ni rasa macam berbelah bagi, nak buka ataupun nak tutup pintu. Teman saya dengan selambar berjalan depan pintu dan buka pintu. Alhamdulillah, nampaknya makanan yang dipesan sampai. Tersenyum saya sambil rasa takut sangat-sangat. Bila teman saya tutup pintu, angkat makanan tu masuk ke dalam, saya pun ceritakan tentang apa yang saya nampak. Casey dan juga pendengar Ria 897. Teman saya bila dengar hal yang saya ceritakan, ternampak perempuan rambut panjang berdiri di bilik sebelah. Di luarnya, dia pun terperanjat. Dan dia katakan mungkin agaknya yang sebelah tu saja-saja nak takut dengan kau, sambil ketawa. Casey, bila tengah makan, teman saya duduk memandang ke arah tingkap. Tiba-tiba dia terpekik, Casey. Saya terperanjat, nyaris-nyaris jatuh dari katil. Saya tanya kenapa. Dia hanya berdiam diri. Kemudian dia bangun, pergi dekat tingkap, tutup langsi. Kenapa dengan kau ni? Katanya, dia ternampak sesuatu dekat tingkap sedang merenung ke arah kami berdua yang sedang seronok makan pada malam itu. Kisi hotel yang disebutkan, saya minta maaf tak boleh sebut nama hotel ni. Tapi hotel ni dekat dengan kubur. Benar ke? Ataupun tidak? Ingatlah, setiap kisah hanya hiburan. Jangan percaya dan mudah percaya dengan apa yang diketengahkan. Selamat tengah malam dan terus bersama dengan Ria Insomnia.